Assalamualaikum, hai, jumpa lagi dalam Dino Channel. Okey, dalam video hari ni saya nak buat sikit perkongsian eksklusif dengan hampa berkenaan dengan motor SMV F3i ni, yang mana saya dah pakai nak masuk 5 tahun ni. Jadi berapakah total cost yang saya dah habis untuk motor SMV F3i ni, untuk standard modi yang kita buat dari segi luaran, untuk performance dan juga untuk bagi motor kita nampak elok sikit lah. Jadi kalau hampa tengok hari ni, saya akan share detail barang-barang yang saya dah tukar untuk motor saya ni, untuk bagi motor kita naik sikit performance dan juga bagi motor kita nampak elok sikit. Berapakah semua barang-barang yang kita dah spend kepada motor kita ni. Hari ni jom kita sama kupas dan sama-sama kita tengok berapakah total harga barang tersebut. Jom. Okey, jom. Hari ni saya akan cuba reveal kepada hampa semua berkenaan dengan kos keseluruhan motor SMV F3i yang saya pakai ni, dari segi harga motor dan juga keseluruhan barang-barang yang saya dah masukkan pada motor saya untuk tujuan performance, dan juga kos bagi penyelenggaraan motor selama 5 tahun. Adakah berbaloi ataupun tak, hampa boleh buat penilaian sendiri berdasarkan perkongsian yang saya buat hari ni secara detail, insyaAllah. Okay, jadi kalau hampa tengok kat sini, motor VF3i yang saya beli ni adalah V1 berwarna biru dengan harga pada 5 tahun dulu adalah 8,100 on the road. Kalau tengok harga body motor 7,800 lebih kurang macam tu lah. Okey, jadi harga on the road 8,100. Jadi kat sini adalah bilangan unit yang saya letakkan, iaitu 1. Nanti kalau ada barang-barang yang lain yang saya tukar sebanyak beberapa kali, saya akan kali dengan jumlah bilangan yang saya dah tukar. Jadi yang kedua, kalau kita tengok kat sini adalah exhaust Espada E4. Kalau hampa nak beli exhaust ni, harga range dia lebih kurang macam ni saja. Termasuklah kalau hampa nak beli KZR ke, ataupun hampa nak beli Umar Racing dan sebagainya, dia tak lagi jauh daripada harga ni, iaitu lebih kurang 250 untuk tujuan performance dan sebagainya. Tapi ambil kira dari segi hampa punya keselamatan untuk masuk ke dalam roadblock. Jadi ini adalah exhaust yang saya pakai dulu. Sekarang ni saya dah tukar pakai exhaust stock semula, sebab kita tak mau menyusahkan diri bila masuk roadblock. Setiap kali masuk roadblock kita susah hati. Jadi cost dia lebih kurang 250 untuk satu exhaust. Radiator cover antara benda yang saya juga sarankan ke hampa untuk pakai, sebab penting untuk mengelakkan radiator kita terkena batu dan juga rosak akibat mungkin terkena kabel yang mungkin menyentuh bahagian kita punya radiator. Jadi elok pasang. Yang bahagian bawah untuk cover exhaust tu saya tak sarankan pakai, sebab dia punya heat tu mungkin boleh naik kepada kita punya enjin dan menyebabkan overheat pada bahagian enjin kita. Sebab dia punya panas tu dia akan tak boleh keluar. Nanti dia akan mengelakkan angin daripada masuk ke dalam bahagian kita punya enjin. Jadi yang seterusnya, kalau kita tengok kat sini, conversion rim kepada rim LC5S yang saya buat dulu, 5 tahun sudah dia belum ada lagi barang-barang untuk convert rim ni. Jadi saya terpaksa buat sendiri, custom bushing, custom barang-barang yang lain untuk masuk, termasuklah bracket dan sebagainya, saya buat sendiri. Jadi hampa boleh tengok refer video saya yang mula dulu yang saya tunjuk. Cuma pada masa tu saya baru lagi buat video, jadi saya tak boleh buat tutorial secara detail, dan selepas tu banyaklah saya buat tutorial secara detail. Jadi kalau hampa tengok barang-barang tadi, saya spend lebih kurang RM500. Kalau tengok harga rim saja pun lebih kurang 350. Tapi pada masa tu saya dapat rim ni daripada motor lama yang mana saya simpan dan saya guna untuk motor VF3i. Jadi saya boleh jimatkan kos, tetapi untuk barang-barang yang lain termasuk tayar, termasuk kos kita pergi press dan sebagainya, lebih kurang RM500. Kalau tengok orang kebanyakan dia akan buat lebih kurang harga RM1,000 pada masa tu. Jadi saya dapat jimatkan sebab kita buat sendiri. Jadi kos dia lebih kurang RM500. Keseluruhan dia RM500 sebab satu unit saja yang kita spend. Kemudian windshield RS yang saya tukar dulu, kalau hampa tengok untuk potong angin, lebih kurang harga RM46. Kalau hampa beli daripada Shopee, hampa boleh survey harga yang lain, sama ada lebih murah atau lebih mahal, bergantung. Semua akan datang dengan bracket, tapi saya pasang hanya menggunakan 3M double sided tape. Itu pun dah cukup kuat untuk motor kita yang hanya speed lebih kurang 15, 16 ataupun 17 ni, dah memadai. Kecuali kalau motor hampa dah modi, boleh top speed lebih kurang 18 ke atas, saya sarankan mungkin hampa kena pakai dia punya bracket untuk menguatkan lagi dia punya ketahanan windshield tadi di atas kita punya cover set. Yang seterusnya, kalau tengok kat sini, saya ada beli side mirror jenis Rizoma. Harga dia murah saja, lebih kurang RM20 ke RM25 bergantung pada hampa punya seller. Jadi kat situ juga satu unit. Brake dengan clutch lever lebih kurang RM35. Speedo gear, kalau pernah rosak, saya pernah rosak dah dulu sekali, sebab saya pakai daripada LC5S. Dia banyakkan dia punya gigi tu rosak sebab nak suit dengan kita punya rim. Jadi dia punya harga lebih kurang RM12.
Kabel Speedo LC5S pun lebih kurang sama, 12 ke 14 ringgit, tapi saya beli memang harga 12 ringgit pada masa tu. Front disc brake 267mm yang saya pakai juga daripada LC5S dengan harga 55, tapi kebanyakan harga sekarang ni dah naik dah lebih kurang 65 ke 70 ringgit. Kalau hampa beli daripada Shopee, hampa boleh tengok. Dekat sini juga kalau tengok kos untuk ketatkan handle ni, saya tak keluarkan sebarang kos sebab skru memang banyak di rumah. Jadi kalau hampa nak pakai skru saiz 13, untuk ketatkan handle ni, kita pakai custom untuk ketatkan handle. Jadi kos memang tak ada kat situ sebab kita buat sendiri. Untuk turunkan fork, saya punya saranan untuk hampa pakai skru saiz 13 dan juga hampa pakai satu nut pada bahagian depan. Kalau hampa nak beli sekarang ni pun dah murah dah. Daripada Shopee pun dah lebih kurang RM5 saja dapat 2 skru, hampa pasang sendiri. Jadi pada masa saya dulu, saya beli satu skru lebih kurang RM3 lebih kurang macam tu lah. Tapi skru tu banyak di rumah, jadi tak ada kos untuk saya kat sini. Okay. Kalau tengok kat sini spark plug NGK G-Power, dia punya kos lebih kurang RM12 kalau hampa beli. Bergantung pada seller. Kalau ada mungkin mahal sikit, mungkin boleh naik ke RM15. Sebab saya tunjuk kos ni, ada mungkin yang lebih atau kurang. Nanti saya akan tambah di bawah untuk lain-lain yang mana mungkin saya kurang kira ataupun terlebih kira. Mungkin kita akan plus minus di sana. Okay, jadi untuk plug yang saya pakai terkini adalah Breeze X-Line. Harga lebih kurang RM35. Dia punya range mungkin boleh dapat lebih kurang 30 sehingga ke RM40. Bergantung juga kepada seller. Yang mana kat sini memang saya baru tukar sekali dia punya spark plug. Kalau untuk kita punya NGK Power, G-Power pun saya biasa tukar dulu sekali. Dan sebelum ni kita pakai plug yang standard lah. Jadi kos ni lebih kurang yang ni. Kalau kita nak tengok dari segi dia punya pengiraan. Untuk Tobaki TPS Honda PCX 150 ni, saya tukar sekali saja dengan kos RM98. Tahan sampai ke hari ni. Saya rasa masa saya tukar dulu dia punya mileage, kalau tak silap saya, lebih kurang 25,000 macam tu. Sekarang ni dah sampai 90,000. Masih lagi tahan. Bermaksud kalau hampa nak tukar pakai TPS, saya sarankan pakailah jenis Tobaki daripada Honda PCX. Dia lebih tahan lasak dan juga dari segi dia punya kekuatan dia punya TPS ni, sebab di dalam tu dia akan ada dia punya orang kata apa, satu slot dekat dalam tu yang boleh bergerak. Jadi hampa bila pusing throttle, dia akan pusing pada bahagian slot di dalam tu. Jadi itulah dia punya positioning throttle untuk TPS ni. Kalau bahagian tu rosak ataupun longgar, memang hampa punya TPS akan lari dia punya track dan juga dia akan menyebabkan motor hampa jadi semput pada RPM, pada positioning dia punya throttle tertentu. Contoh 80% throttle positioning, dia akan jadi semput. Jadi dia akan semput pada bahagian yang sama sahaja. Itu contoh simptom yang berlaku pada kita punya TPS. Untuk bateri, saya beli bateri YTX7 Koyoko yang mana harga lebih kurang RM95 ataupun lebih sikit, bergantung pada seller hampa juga. Mayang saya baru tukar sekali dekat situ. Untuk seat damper RM10 saja, pun saya tukar sekali saja sepanjang saya pakai. Fuel filter, okay, saya pernah tukar sebanyak 3 kali, iaitu kalau hampa tengok harga lebih kurang dalam RM10 ke RM13, bergantung jugalah pada seller. Mungkin hampa boleh dapat murah lagi, tapi saya hanya letak harga di tengah-tengah, iaitu RM10. Sebab ada kala kita beli mahal, ada kala kita beli murah. Fuel float, kalau hampa tengok kat sini, harga pun lebih kurang range 30 sampai ke RM60, bergantung pada seller dan juga bergantung pada jenis produk. Kalau hampa beli yang memang original produk daripada SYM, memang dia punya harga tinggi sikit. Tapi kalau kita beli yang aftermarket, still boleh pakai, tapi kita kena tengok dari segi benda-benda yang perlu kita modify untuk kepak sana dan sini untuk suitkan dengan kita punya tank. Jadi dia tetap PNP, cuma hampa perlu tengok sikit, takut dia datang terkepak, jadi hampa kena betulkan balik dia punya positioning fuel float tadi. Untuk air filter Apido, saya letakkan RM9 sebab saya dah lupa harga dia. Saya rasa lebih kurang harga tak larilah daripada 8 sampai ke RM12 harga dia macam tu. Jadi saya letak RM9. Saya hanya tukar sekali saja. Untuk air filter KNN pun sama macam saya kata. Air filter KNN ni bagus dia sebab kita boleh cuci. Jadi saya beli dengan harga RM30 pada masa tu. Saya ingat saya kalau lebih sharp lagi ada RM28. Tapi kita beli sekali saja, kita boleh cuci. Kalau hampa tengok, saya pakai sampai ke hari ni masih lagi dalam keadaan yang baik. Jadi untuk adjustable monoshock, ada yang tanya berapa harga. Kenapa saya tulis kosong? Sebab saya dapat sponsor daripada Espada. Jadi kalau hampa yang mungkin nak beli, harga dia mungkin lebih kurang anggaran dari lebih kurang harga 180 sampai ke 200.5, bergantung pada jenis. Sebab adjustable ni pun dia ada banyak jenis
model dan juga banyak jenis ukuran dari segi ketinggian dan sebagainya. Jadi hampa boleh tengok sendiri di Shopee bergantung kepada jenis-jenis yang hampa nak beli. Ini adalah range harga yang saya bagi, lebih kurang harga 180 ataupun sampai ke 200.5 lah. Okey. Untuk rim engkai yang saya pernah beli dulu, warna biru, kalau hampa tengok saya pernah pasang, tapi tak lama. Sebab rim ni saya beli tujuannya untuk support member, dia memang nak pakai duit, jadi saya bayar kat dia 300, walaupun rim tu saya tahu saya boleh dapat lagi murah. Tapi saya beli dengan harga 300, saya letak sini 300, tapi saya jual dengan harga lebih kurang 200.5 sebab kawan minta beli untuk pasang pada dia punya 125. Saya bagi kat dia dengan harga 200.5 sebab saya tak pakai tu adalah rim ni dia tajam sikit pada dia punya bucu. Jadi saya takut terkena tangan anak saya. Jadi saya terpaksa jual kepada orang. Jadi untuk rim seterusnya yang saya beli adalah rim 125Z 6L bunga lawang. Kalau tengok kat sini harga baru 180 sebab rim untuk aftermarket ni kalau kita pandai cari harga dia akan murah lagi. Untuk sprocket saya pernah tukar kat sini sebanyak 10 kali. Jangan terkejut kenapa saya tukar 10 kali. Sebab kita untuk fine tune dapatkan kita punya ratio yang sesuai, kita perlu tukar beberapa kali. Iaitu kalau tengok saya pernah tukar saiz 45, 44, 43, 42, 41, 40 dan 39. Yang paling banyak saya pakai adalah 40 sebab yang tu paling sesuai dengan saya punya setting motor, dengan berat saya dan dengan cara pemanduan saya. Jadi kalau hampa tengok kat sini, kos satu sprocket lebih kurang lah RM15 saya letak kat sini. Jadi kos keseluruhan kalau kita kali dengan 10 dah jadi 100.5. Itu adalah nilai yang kita bayar kalau kita nak dapatkan setting untuk performance motor kita. Jadi kalau untuk sprocket set dan juga rantai lebih kurang RM75 lah. Rantai O-ring 415, sprocket set depan dan belakang kalau hampa beli anggaran lebih kurang RM75 ataupun murah lagi pun boleh dapat kalau melalui Shopee. Yang ni saya beli daripada jenis satu set iaitu RK punya brand ataupun hampa boleh beli daripada brand DID. Kalau boleh beli satu set kalau ada daripada jenama tersebut lebih baik sebab di sinilah selalunya berlaku masalah kalau kita beli kahwin-kahwin. Maksudnya kita beli sprocket daripada jenama yang lain, rantai daripada bahagian yang lain, akan banyak berlaku kes kalau hampa perasan rantai kita akan jadi cekang kendok. Itulah penyebab dia. Jadi kalau hampa tengok nak belilah satu set. Sebab tu kalau kita tengok rantai keluar kilang dia jarang berlaku masalah tersebut sebab dia datang satu set dan juga hampa boleh pasang dengan senang dan tak ada masalah. Tapi bila kita beli yang aftermarket, kadang-kadang dia punya track tu akan lari sikit. Jadi untuk crankcase sebelah kiri macam saya cerita saya pernah tukar. Range harga saya tak ingat tetapi memang lebih kurang 114 ataupun 140 ringgit. Saya letak yang paling tinggi, iaitu RM140 dia punya harga. Saya beli sendiri daripada M-Force, balik pasang sendiri disebabkan oleh rantai yang standard putih dan dia bedai kita punya crankcase sebelah kiri pecah. Jadi saya terpaksa tukar. Itu adalah benda yang saya pernah tukar dalam tempoh 5 tahun. Jadi hyper clutch Espada yang saya pakai termasuklah set clutch plate yang saya beli dulu yang saya tunjuk kat hampa. Kalau kita pakai daripada jenis Y, dia kena ambil 2 set sebab apa? Kita nak kena ada pakai 5 keping berbanding dengan Y dia datang standard tu dia 4 keping. Jadi untuk yang saya tukar ni dia punya harga keseluruhan lebih kurang RM150. Performance alhamdulillah memang mantap dan sampai ke hari ni saya masih lagi pakai hyper clutch Espada. Untuk minyak, saya pernah dulu sebelum saya pakai minyak hitam Shell, saya pernah pakai minyak-minyak hitam yang lain. Lebih kurang harga nak sama je, saya ambil lebih kurang average. Tetapi minyak yang saya dah maintain 3 tahun, saya ingat lebih lah 3 tahun lebih, adalah minyak Shell AX7 10W40. Kadang-kadang saja saya tukar pakai 10W50 untuk perjalanan jarak jauh. Tapi kebanyakan saya akan gunakan AX7 10W40 sebab jarak perjalanan saya hari-hari lebih kurang 80 sehingga 100 km sahaja. Jadi performance alhamdulillah memang mantap setakat ni, tak ada masalah. Dan kos keseluruhan apabila kita tukar sebanyak 36 kali, macam mana dapat 36 kali? Boleh bahagi, 90,000 kita bahagi dengan 2,500 ataupun kita tukar dengan 3,000. Jadi kalau kita tukar setiap 3,000 bermaksud kita punya penukaran kita berlaku dah 30 kali dalam tempoh 5 tahun iaitu mileage kita 90,000. Sekarang ni saya dapat 36 sebab saya bahagi dengan 2,500 km. Okey, untuk seterusnya minyak petrol pun saya ambil kira juga di sini supaya orang semua tahu. Okey, sekarang ni kita punya satu tank lebih kurang RM14 sebab 7 liter. Saya ambil average macam tu, tak mau ambil sen-sen lah. Okey, saya ambil RM14 1 liter. RM14 satu tank, RM14 satu tank dan penggunaan yang saya dah pakai sebanyak 300 tank. Macam mana dapat 300 tank? Kita tengok di kat sini, okey 90,000 km kita bahagi dengan
300 km. Jadi 300 km jarak perjalanan untuk satu tank, kita boleh dapat 300 tank untuk dalam tempoh 5 tahun. Jadi kalau tengok dalam tempoh 5 tahun, kita dah guna sebanyak 4,000 lebih. Okey, minyak sahaja untuk motor kita. Jadi kalau tengok kat sini, memang itu adalah benda yang kita tak sedar, tapi itu adalah realiti penggunaan motosikal. Untuk LED bulb, satu LED lebih kurang RM15 bergantung pada jenama. Saya pernah tukar sebanyak 2 kali. Okay, untuk brake pad depan dan belakang saya tukar sebanyak 2 kali. Mungkin bergantung pada cara penggunaan. Kalau tengok harga dia pun murah saja, RM13 set depan dan belakang. Hampa boleh dapatkan daripada Shopee. Ambil lah brand apa pun, memang harga range dia lebih kurang macam tu saja. Untuk coolant, satu botol kita beli pada DIY lebih kurang RM7. Saya pernah beli 2 botol. Itu pun kita top up motor kawan dan kita top up motor sendiri. Tanpa saya pernah flushing pun, coolant motor saya masih lagi alhamdulillah okey. Sampai ke hari ni temperature pun masih lagi terkawal dan tak ada masalah. Jadi itu adalah cara untuk kita maintain motor. Bergantung, kalau ada orang kata wajib flushing dan sebagainya pun boleh ikut dia, tetapi kos mungkin akan tinggi sikit. Okay. Untuk tayar, kalau tengok tayar Maxxis ni saya tukar depan dan belakang, saya ambil secara pukul rata. Sebab ada time kita tukar tayar mungkin masa murah 180 depan dan belakang. Ada masa kita tukar harga lebih tinggi sikit 210. Jadi saya ambil average saja 200. Untuk tips, kalau hampa nak beli tayar supaya hampa tak kena tipu, selalunya kedai dia akan jual tayar macam ni cara pengiraan dia. Kalau untuk saiz 70, tak kira lah 70-80 ataupun 70-90, selalunya harga dia akan markup RM10 daripada saiz tayar. Dia akan jual dengan harga RM80 atau RM85. Kalau saiz tayar tadi kita beli 90-80, dia akan jual tayar tadi dengan harga RM100. Kalau kita beli tayar saiz 100, dia akan jual 100 ataupun 110 ataupun RM115. Itu bergantung pada kedai masing-masing. Jadi range harga selalunya dia akan main kat situ saja. Kalau hampa kena lebih, itu maksudnya service charge yang dia dah kenakan kat hampa. Okey, ini saya letakkan 200 RM200 dan 6 kali saya pernah tukar dalam tempoh 90,000 km. Okey, jadi ini adalah kos yang saya dah tanggung, iaitu RM1,200 untuk tayar sahaja. Untuk footrest saya pernah tukar sebab saya dah tunjuk kat hampa selepas minor accident tu. Okey, dah rosak saya punya footrest, jadi saya dah tukar kiri kanan. Kos dia lebih kurang RM11. Untuk handlebar pun sama, motor terbalik dan dia punya handlebar bengkok. Jadi satu handlebar lebih kurang RM68. Kalau hampa survey lagi, mungkin boleh dapat lagi murah. Yang tu saya tukar sekali saja. Untuk spring stand, iaitu spring stand dekat kita punya tongkat motor tu, saya pernah tukar sekali sebab spring stand tu luruh. Jadi saya tukar dengan harga RM4. Saya beli daripada Waisuku punya jenis. Dia lebih tebal dan lebih elok sikit. Saya kena kepok sikit dia punya spring tadi untuk bagi dia pendek sikit sebab dia panjang. Jadi kita kena pendekkan sikit, kepok pakai kita punya plier saja. Jadi tak ada masalah, terus boleh masuk plug and play sahaja. Yang lain-lain saya masuk juga kat sini. Kenapa? Mungkin ada certain benda yang saya terlupa masukkan. Contoh macam cover seat motor yang saya pernah tukar. Saya beli harga lebih kurang 20 lebih saja dia punya seat cover tu. Dan juga mungkin ada barang-barang yang lain yang saya terkurang ataupun saya terlebih kira. Saya masukkan dalam RM50 ni untuk hampa lebih puas hati tengok. Dan ini adalah jumlah keseluruhan harga yang saya tanggung selama 15 tahun. Jumlah keseluruhan adalah RM17,433. Ini anggaran kasar. Jom kita ambil maksimum RM18,000 selama 5 tahun. Jadi kalau 5 tahun, kos keseluruhan RM18,000, hampa boleh beli motor 250 sebiji. Tapi itu harga motor saja. Untuk VF3i, hampa boleh pakai selama 5 tahun dengan kos yang sama. Motor tahan lasak, bagi saya lah, tahan lasak, dan juga enjin dia memang padu. Performance pun boleh tahan, boleh bersaing lah dengan 250, walaupun 250 tinggal kita, tapi kita masih boleh lagi follow. InsyaAllah, ini adalah antara kos yang mungkin kita sama-sama boleh tengok kalau hampa tak lakukan modifikasi pada enjin. Kalau hampa yang lakukan modifikasi pada enjin, saya berani jamin harga dia mungkin melebihi silap-silap 2 kali ganda ataupun 50% lebih tinggi daripada apa yang saya tunjuk. Ini adalah saranan saya untuk hampa yang mungkin nak pakai motor standard dan buat modifikasi macam saya buat. Ini adalah barang-barang yang saya dah listkan ke hampa. Hampa boleh tengok video ni untuk panduan hampa dan juga keseluruhan harga yang mungkin hampa perlu tanggung kalau hampa nak pakai motor ni selama 5 tahun. Kenapa selepas 5 tahun baru saya review? Sebab saya nak ambil tempoh maksimum yang orang buat loan.
Sebab walaupun saya beli motor secara cash, tetapi kita nak bagi juga maklumat ni untuk orang yang bayar secara ansuran selama 5 tahun. Selepas 5 tahun, apakah kos yang kita kena tanggung? Inilah kos dia. Kalau kos kita beli dengan kos kita modi melebihi apa yang kita expect, maksudnya kita dah melakukan pembaziran yang banyak pada motor kita lah. Jadi kalau kita dapat maintain apa yang saya tunjuk kat sini, at least kita punya harga keseluruhan yang kita tanggung pada motor ni taklah terlalu membazir dan lah tak terlalu tinggi untuk menyebabkan kita rasa rugi beli motor ni. Jadi harga motor murah, maintenance murah, dan insyaAllah kalau hampa boleh buat secara DIY, itu adalah lebih baik. Sebab itulah sepanjang video yang saya tunjuk, saya kongsikan dengan hampa macam mana tips untuk buat penukaran barang secara DIY supaya hampa dapat melakukan cost saving dan juga tak buat pembaziran pada motor. InsyaAllah kalau tips ni berguna untuk hampa, hampa boleh ambil sebagai rujukan dan juga boleh kongsi dengan kawan-kawan yang mungkin nak mendapatkan maklumat tentang VFT Ride. InsyaAllah saya boleh bagi orang kata apa, benda ni kepada hampa, laluan kepada hampa untuk share dengan kawan-kawan, insyaAllah. Jadi kalau ada kesilapan sedikit sebanyak dalam video yang saya kongsikan hari ni, saya mohon maaf. Jadi setakat ni saya rasa saya dah berlakukan yang terbaik untuk berkongsi apa saja yang saya tahu tentang VF3i dengan kawan-kawan semua. InsyaAllah kalau nak terus support saya, InsyaAllah saya doakan yang terbaik untuk semua sebab support saya dalam melakukan video-video untuk VF3i. InsyaAllah saya akan teruskan benda ni. Dan juga bagi anda yang mungkin baru tengok channel ni, saya dah maklumkan sebelum ni, dah banyak video sebelum-sebelum ni hampa boleh tengok di dalam saya punya YouTube channel, di mana kalau hampa select kat situ, hampa tengok pada bahagian videos, hampa boleh search video yang saya dah post beberapa tahun sudah pun ada di dalam tu. Sebab kalau hampa nak search melalui keywords mungkin susah nak dapat. Jadi hampa boleh masuk dan tengok di dalam saya punya YouTube channel, insyaAllah. Okay, jadi kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dino World Channel pada masa akan datang. Assalamualaikum.